Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bagi menyambung ulang kaji PSPM 1 untuk soalan objektif ekonomi, iaitu yang melibatkan bab 6 struktur pasaran. So, ini adalah video untuk bahagian yang ketiga. Baiklah, kita sambung dengan soalan yang ke-26. Apabila sebuah firma dalam pasaran persaingan sempurna menaikkan harga barang, maka pilihan jawapan A. Firma lain dalam pasaran akan menaikkan harga barang. B. Pengguna akan membeli barang daripada firma lain dalam pasaran. C. Pengguna membayar harga yang tinggi dalam jangka pendek. Dan D. Firma lain dalam pasaran akan menjalankan persaingan bukan harga. Okey, soalan ini kita merujuk kepada firma dalam PPS. So, dikaitkan dengan menaikkan harga barang. Jadi, soalan ini dikaitkan dengan ciri-ciri PPS. Okey, pilihan jawapan A. Firma lain dalam pasaran akan menaikkan harga barang. Okey, ini macam tak berapa tepat kerana kita lihat balik ciri-ciri. Okay, ciri-ciri bagi pasaran, bagi pasangan setiap pasaran lah. Okey, kita tengok dari segi lampiran pasaran persaingan sempurna. Okey, harga yang ditetapkan oleh pasaran iaitu permintaan dan penawaran. Jadi, firma PPS hanyalah penerima harga. Jadi, sekiranya firma PPS menaikkan harga, maka firma lain dan pasaran tidak akan menaikkan harga lah. Okay, kerana dia adalah penerima harga, mengekalkan harga yang ditetapkan oleh pasaran. Jadi, tidak tepat di situ kerana PPS adalah penerima harga. B. Pengguna akan membeli barang daripada firma lain dalam pasaran. Okay, jadi hanya firma tersebut yang menaikkan harga, maka firma lain mengekalkan harga tersebut. Maka pengguna akan beralih membeli barang daripada firma lain dalam pasaran. Okay, jadi yang ni macam kita nampak lebih tepat lah. C. Pengguna membayar harga yang tinggi dalam jangka pendek. Okay, pengguna mencari firma yang tidak menaikkan harga lah. Jadi firma tidak perlu membayar harga yang tinggi. Dan D. Firma lain dalam pasaran akan menjalankan persaingan bukan harga. Okay, bila sebut persaingan bukan harga, kita tahu dia adalah firma bermonopoli ataupun monopolistik. Jadi dia bukan PPS. Maka jawapannya adalah salah. Maka jawapan yang tepat adalah B, iaitu pengguna akan membeli barang daripada firma lain dalam pasaran. So, soalan ini berkait dengan ciri-ciri. Ciri-ciri PPS. Okey, seterusnya soalan yang ke-27. Manakah di antara perkara berikut yang tidak dapat membezakan pasaran persaingan bermonopoli dengan pasaran monopoli? Pilihan jawapan A. Bentuk kelok hasil sud. B. Bilangan firma dalam pasaran. C. Syarat memaksimumkan keuntungan. Dan D. Kebebasan keluar masuk dalam industri. Jadi soalan ini fokus dia nak cari yang tidak dapat membezakan di antara bermonopoli dengan monopoli. Okey, jadi perbezaannya adalah, okey, kita tengok balik lampiran yang di bawah. Okey, di mana monopoli. Okey, kalau tengok pilihan A tu bentuk kelok hasil sud. Di mana dalam rajah, okey, hasil sud di bawah daripada kelok permintaan. Dan dia juga mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, bermaksud kalau ada kelok MR, dalam lampiran ini tak ada MR. Tapi kita tahu dia juga macam kelok permintaan tu mencerung ke bawah ke kanan, cuma dia di bawah. Di bawah kelok tu lah. Okey, jadi kita tahu kelok untuk monopoli, MR dia mencerung ke bawah di kanan. Cuma dia tidak anjal ataupun curam. Okey, kalau bermonopoli dia anjal, kelok dia adalah landai. Maka kita tahu boleh dibezakan kelok MR bagi monopoli dan bermonopoli.
Okey, untuk B, bilangan firma dalam pasaran, di mana kita tahu monopoli bilangan firma adalah tunggal, firma tunggal satu, di mana monopoli adalah tunggal, manakala bermonopoli adalah bilangan firma yang relatif banyak. Jadi boleh dibezakan, satu tunggal atau satu lagi relatif banyak. Okey, jadi boleh dibezakan. Okey, untuk C, syarat memaksimumkan keuntungan, di mana kita nak tahu untung maksimum, iaitu MC sama dengan MR. Dan tak kiralah pasaran apa pun, PBS monopoli ataupun bermonopoli, untuk memaksimumkan keuntungan, cari keseimbangannya, iaitu MC sama dengan MR. Yang ini adalah tidak dapat dibezakan. Dan D, kebebasan keluar masuk dalam pasaran, di mana kita tahu bagi bermonopoli wujud ataupun sedikit kebebasan masuk keluar pasaran, manakala bagi monopoli ada halangan. Jadi boleh dibezakan. Maka jawapan untuk D itu adalah betul. So jawapan yang tepat bagi soalan ini yang tidak dapat membezakan bermonopoli dengan monopoli adalah iaitu C, syarat memaksimumkan keuntungan. Okey, ini adalah untuk soalan yang 27. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-28. Manakah pernyataan berikut tidak benar berkaitan firma pasaran bermonopoli? A, bilangan jawapan A, firma merupakan pengambil harga. B, bilangan firma yang ramai. C, terlibat dalam persaingan bukan harga. Dan D, hanya memperoleh untung normal dalam jangka panjang. Okey, soalan nak yang tidak benar. Tidak benar. Jadi, monopoli adalah, kalau ikut pilihan A, firma merupakan pengambil harga. Okay. Jadi kita tahu pengambil harga ni dia adalah PPS. Pengambil atau penerima harga itu samalah. Pengambil harga ataupun penerima harga. Jadi dia adalah PPS. Okay. Jadi dia tidak benar. Okay. Okay. Yang kedua, bilangan firma yang ramai. Okay, jadi kita tahu bilangan firma relatif banyak dalam bermonopoli. Jadi betul. C, terlibat dalam persaingan bukan harga. Ya, memang bermonopoli adalah wujud persaingan bukan harga. Dan D, hanya boleh untung normal dalam jangka panjang. Tengok untung jangka panjang iaitu untung normal sahaja. Maka betul untuk pilihan D. Maka yang tidak benar adalah A, iaitu firma bukan pengambil harga itu adalah salah, tidak tepat. Okey, di mana bermonopoli ada sedikit kuasa untuk menentukan harga. Okey, seterusnya soalan yang ke-29. Rajah 3 menunjukkan kelok kos purata AC, kos berubah purata ABC, kos sud MC, hasil purata AR dan hasil sud MR bagi sebuah firma dalam pasaran persaingan sempurna dalam jangka pendek. PPS dalam jangka pendek. Jadi diberi ini keloknya. Jadi berdasarkan rajah 3 di atas, pada tingkat keseimbangan firma ini mempunyai. Jadi soalan fokus kepada keseimbangan lah. Jadi tengok dulu pilihan jawapan. A, rugi sebanyak RM4. B, rugi RM48. C, untung RM4. Dan untung RM48. Jadi soalan rujuk kepada PPS. Jadi bila ada rajah, satu je benda yang kita kena buat, cari keseimbangan. Titik keseimbangan iaitu MC sama dengan MR. Jadi kita turun bawah, kita dapat harga keseimbangan, dan pergi tepi dapat, pergi ke bawah dapat kuantiti keseimbangan, pergi tepi dapat harga keseimbangan. Jadi soalan tu dia nak tahu, memperolehi itu merujuk kepada untung atau rugilah kalau tak pilihan jawapan. Jadi macam mana nak kira untung rugi, iaitu TR tolak TC. Maka nak kira TR adalah harga darab kuantiti, iaitu harga keseimbangan darab dengan kuantiti keseimbangan. Jadi harga keseimbangan kita tahu 16 dan kuantiti keseimbangan 12. Maka dapat jumlah hasil RM192. Jadi kita dah dapat TR. TC pula, iaitu AC darab Q. Di mana pada rajah yang bersentuh dengan kilo AC adalah AC lah. So 20 darab dengan 12, maka kita dapatlah 240. Jadi kalau kita nak dapat untung, iaitu TR tolak TC, 192 tolak 240,
maka dapatlah untung sebanyak negatif RM48 ataupun rugi sebanyak 48. Jadi jawapan kita adalah B. Jadi satu benda yang kita kena buat, bila ada rajah maka kita cari keseimbangan tu, cari titik keseimbangan, dan titik keseimbangan tu merupakan kunci kepada rajah dia untuk kita cari menyelesaikan soalan. Okey. Seterusnya soalan yang ke-30. Rajah 4 menunjukkan K log cos purata AC, K log cos sud MC, hasil purata AR dan hasil sud MR bagi firma monopoli. Okey, tadi untuk PPS soalan 29, untuk 30 adalah untuk monopoli. Okey, sama juga diberi rajah, di mana apabila ada rajah kita akan cari keseimbangan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa yang soalan bagi dan dia minta. Jumlah keuntungan firma ini pada tingkat keseimbangan ialah, okay, pilihan jawapan A RM10, B RM18, C RM20 dan D RM38. Jadi soalan ini merujuk pada firma monopoli. Jadi apabila ada rajah, cari keseimbangan, iaitu MC sama dengan MR turun bawah dapat kuantiti keseimbangan, naik atas hingga bertemu K log AR pergi tepi dapat harga keseimbangan. Okay, jadi sama juga nak cari untung, iaitu TR tolak TC. Jadi kira TR iaitu P darab Q, di mana harga keseimbangan kita tahu RM20 dan kuantiti keseimbangan adalah 10. Maka dapatlah jumlah hasil 200. Okey, seterusnya nak kira jumlah kos, iaitu TC sama dengan kos purata darab kuantiti. Jadi kos purata yang bersentuh dengan K log cos, yang bersentuh dengan K log cos pada ni, bersentuh dengan K log cos, keseimbangan bersentuh dengan K log cos purata. Pergi tepi dapatlah kos purata. So maksudnya 18 darab 10, dapatlah jumlah kos adalah 180. Maka masukkan formula 200 tolak 180, maka dapatlah untung sebanyak RM20. 200 tolak 180, maka jawapan kita adalah C, RM20. Okay, ini untuk soalan yang ke-30. Kita teruskan dengan soalan yang ke-31. Sebuah firma persaingan sempurna mempunyai jumlah kos tetap sebanyak RM4,000 dan kos berubah purata RM4. Harga keluaran ialah RM4 harga RM4 dan firma mengeluarkan 10,000 unit. Dalam keadaan ini, firma dapat menutupi, okay, A. semua kos tetap dan kos berubah, B. semua kos tetap dan sebahagian kos berubah, C. semua kos berubah dan sebahagian kos tetap, dan D. sebahagian kos tetap dan sebahagian kos berubah. Jadi soalan ni minta diberi jumlah kos tetap sebanyak RM4,000 dan kos berubah purata RM4. Okey. Harga RM4 kuantiti 10,000 unit. Jadi kita asingkan, kita buat apa, kita tulis apa yang soalan bagi. Okay, dan soalan nak firma dapat menutupi, maksudnya dapat menampung kos apalah. Jadi soalan minta kat situ jumlah hasil dapat menampung kos apa? Kos berubah, kos tetap. Okay. Jadi macam mana kita nak buat? Kita tahu jumlah hasil. Cari dulu jumlah hasil. Jumlah hasil sama dengan harga darab kuantiti. Di mana harga kita tahu RM4 darab dengan kuantiti 10,000. Maka dapatlah jumlah hasil 41,000. Jadi bila nak tahu sama ada terus atau tutup atau dapat menampung kos apa tu, maka kita cari juga kos berubah. Macam mana nak cari kos berubah? Iaitu AVC, kos berubah purata, diberi tadi RM4 dalam kuantiti, iaitu 4 darab 10, maka dapatlah jumlah kos berubah 40,000. Jadi cari juga kos tetap nanti. Jadi dia dapati jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos berubah. Jumlah hasil 41,000, jumlah kos berubah 40,000. Okay, jadi ada lebih 1,000. Okay. Jadi 1,000 tu tadi akan tampung jumlah kos tetap. Okey. Jadi TC sama dengan TFC tambah TVC. Jadi kalau TFC 4,000, maka kita dapatlah jumlah kos berubah sebanyak 40,000. Maka jumlah kos kita adalah 44,000. Jadi jumlah hasil kita berapa? Jumlah hasil kita adalah
41,000. Jadi kat situ firma mengalami kerugian sebanyak 3,000. Jadi kita dapatlah buat kesimpulan di mana jumlah hasil dapat menampung semua kos berubah dan sebahagian kos tetap. Jadi jawapannya adalah C. Jadi banyak pengiraan kita kena buat. Kita kena faham apa yang soalan bagi. Dan kita kena kira apa yang soalan minta. Seterusnya. Soalan yang ke-32. Jika hasil purata berada di antara kos purata dengan kos berubah purata, firma ini memperoleh pilihan jawapan A, untung lebih normal dan terus operasi, untung lebih normal dan tutup operasi, pilihan B. Untuk C, untung kurang normal dan terus operasi, dan D, untung kurang normal dan tutup operasi. Jadi pada soalan dia dah fokuskan hasil purata berada di antara kos purata AC dengan AVC. Nak mudah, memang kita kena ada bayangan ataupun kita tahu keloknya. Di mana ini adalah kelok PPS bagi firma PPS, di mana didapati kelok AR-nya berada di antara AC dengan AVC, di mana didapati AR lebih besar daripada AVC. Maka kerana AR lebih besar daripada AVC, firma itu mengalami untung kurang normal dan akan meneruskan operasi. Ini soalan 32. Maka bila kita baca soalan, maka kita kena ada bayangan, kita boleh lukis kelok berada di antara AC dan AVC. Seterusnya, soalan yang ke-33. Jadual 2 menunjukkan harga dan kuantiti permintaan dan jumlah kos firma monopoli. Diberi kolom pertama harga, kedua kuantiti dan yang ketiga adalah jumlah kos. Firma ini akan memaksimumkan untung dengan menetapkan harga pada pilihan jawapan A 30, B 35, C 40 dan D 45. Jadi mudahnya untuk mengetahui dari segi memaksimalkan untung, kita ada dua pendekatan, iaitu yang pertama pendekatan jumlah hasil dan jumlah kos, yang kedua pendekatan kos sud dan hasil sud. Di mana kalau pendekatan jumlah hasil dan jumlah kos, TR tolak TC, kalau pendekatan kos sud dan hasil sud, MR sama dengan MC. Jadi dalam soalan bagi jumlah kos. Kolom ketiga jumlah kos. Jadi kalau kita nak guna pendekatan jumlah hasil dan jumlah kos, kita dah ada jumlah kos, maka kita carilah jumlah hasil. Jumlah hasil formula adalah P kali Q, harga darab kuantiti. Maka kalau tengok yang pertama, kuantiti kosong, harga 50. Maka dapatlah jumlah hasil dia adalah kosong. Maka kita kira jumlah hasil untuk setiap tingkat harga. Kita dah dapat jumlah hasil. Jadi untung sama dengan TR tolak TC. Maka kita boleh kira untung, iaitu pada harga 50, jumlah hasil kosong, jumlah kos 10, maka rugi sebanyak 10. Dan seterusnya pada harga 35, untung sebanyak 1290. Pada harga 40 juga untung 1290. Jadi ada dua yang untung maksimum, iaitu 1290 pada harga 40 dan pada harga 35. Jadi nak mudahnya, kita boleh tengok satu lagi, mulai pendekatan, iaitu pendekatan kos sud dan hasil sud, MR sama dengan MC. Jadi kita dah ada jumlah hasil, jumlah kos, maka kita bolehlah kira MC dan juga kita juga boleh kira MR. Macam mana nak kira MC? Kita dah tahu dah perubahan TC bagi perubahan Q. Dan macam mana nak kira MR? Perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Maka dapatlah MC dan juga MR lah. Seperti mana yang ada di sini, iaitu MC pada harga 50 ataupun pada kuantiti 20 adalah 5. MR pada kuantiti 20 adalah 45. Begitu juga pada kuantiti 60, MC 25 dan MR 25. Pada kuantiti 80, MC 20 dan MR adalah
15. Jadi kita dapati pada ada sama MC dan MR tu ada 25, iaitu MC 25, MR 25, iaitu pada harga RM35. Jadi kalau ikut kat sini sama saja, sama ada menggunakan jumlah hasil jumlah kos ataupun hasil sud kos sud, maka harganya adalah RM35. Okey, sebab tu kita ambil yang kedua, untung paling besar tu 1290 tu pada kuantiti 60 dengan 30, harga RM35, sebab pada waktu itu dia memenuhi syarat. Satu, kalau ikut pendekatan jumlah hasil jumlah kos dapat untung paling besar, pada waktu tu juga adalah kos sud sama dengan hasil sud. Okay, ni kita perlu faham untuk menjawab soalan ni dah agak panjang lah. Kita kena tengok apa yang soalan bagi, apa yang kita kena cari. Okay, kita teruskan dengan soalan yang ke-34. Manakah antara pernyataan berikut tidak benar tentang pasaran persaingan sempurna dan monopoli pada tingkat keseimbangan? Pilihan jawapan A. Harga pasaran persaingan sempurna sama dengan kos sud, tetapi harga pasaran monopoli melebihi kos sud. B. Pasaran persaingan sempurna mengeluarkan keluaran lebih banyak dan mengenakan harga lebih rendah berbanding pasaran monopoli. C. Dalam jangka panjang, firma monopoli boleh mendapat untung lebih normal, manakala firma persaingan sempurna mendapat untung normal. Dan pilihan D. Pasaran persaingan sempurna mengeluarkan keluaran pada harga sama dengan kos sud, tetapi pasaran monopoli mengeluarkan keluaran pada hasil sud melebihi kos sud. Jadi, kita tengok lampiran. Okey, fokus soalan adalah kepada perbandingan antara pasaran persaingan sempurna dengan monopoli. Jadi, perbandingan antara monopoli dengan PPS ni adalah dalam jangka panjang. Pilihan jawapan untuk A. Harga PPS sama dengan kos sud, tetapi harga monopoli melebihi kos sud. Okay, jadi kita tengok berdasarkan lampiran nombor 6. Kecekapan peruntukan. Okay, bila sebut dengan harga dengan kos sud ni dikaitkan dengan kecekapan peruntukan. Syarat kecekapan adalah P sama dengan MC. Jadi dapati PM tu monopoli lebih besar, P lebih besar daripada MC. Jadi dia tidak cekap. Jadi untuk A ni adalah betul. Okey, seterusnya bagi B, pilihan B. Kita boleh tengok pada lampiran nombor 2 dan nombor 3, iaitu berkait dengan kuantiti dan harga, di mana pasaran persaingan sempurna PPS mengeluarkan keluaran lebih banyak. Betul. Nombor 2 QE, iaitu kuantiti PPS lebih besar daripada kuantiti monopoli. Okey, jadi kat situ betul untuk keluaran dan mengenakan harga lebih rendah berbanding dengan pasaran monopoli. Okey, jadi yang nombor 3 tu lah. Okey, yang nombor 3 tu harga. Ya, harga PPS lebih kecil daripada harga monopoli. Jadi B adalah betul. Okey, C. Dalam jangka panjang, firma monopoli boleh mendapat untung lebih normal, manakala firma PPS mendapat untung normal. Jadi kita boleh rujuk yang nombor 4 berkaitan dengan keuntungan. Jadi PM tu untuk monopoli, iaitu untung lebih normal, dan PPS untung normal. Jadi pada jawapan pilihan C, monopoli lebih normal dan PPS untung normal. Jadi betul lah kat situ. Okay, jadi pilihan jawapan yang beri itu adalah betul. Pernyataan tu betul. Dan D, dalam pasaran persaingan sempurna mengeluarkan keluaran pada harga sama dengan kos sud. Jadi lebih kurang macam A tadi, iaitu P sama dengan MC. Jadi betul lah untuk PPS. Okey, dan tetapi pasaran monopoli mengeluarkan keluaran pada hasil sud melebihi kos sud. Okey, jadi yang ni tidak tepat lah. Okey, di mana soal pilihan jawapan MR lebih besar dari MC. Okey, sepatutnya MR sama dengan MC. Okey, jadi yang inilah yang salah. Okey, D, satu betul, satu salah. Maka yang D itu pilihan jawapan yang kita nak, iaitu tidak benar. Antara tentang PPS dengan monopoli pada tingkat keseimbangan. Okey, jadi jawapan kita adalah D. Okey, soalan seterusnya 35. Firma pasaran persaingan sempurna terpaksa menutup operasinya
jika kelok hasil purata berada A di titik minimum kelok kos purata, B di titik minimum kelok kos berubah purata, C di bawah titik minimum kelok kos berubah purata, dan D di bawah titik minimum kelok kos purata dan di atas kelok kos berubah purata. Okey, jadi sama juga kita rujuk kepada lampiran yang berdasarkan apa yang soalan minta, iaitu firma PPS menutup operasinya jika hasil purata berada. Okey, kita tengok kat sini lah. Jadi dia merujuk kepada PPS. PPS kat sini merujuk kepada tutup operasi. Okey, jika kelok hasil purata berada di, okey, itu adalah kelok AR dia. Okey, dan dengan kelok AVC lah. Di mana kita dapati kelok AR berada di bawah daripada AVC. Jadi yang paling tepat adalah C, di mana kelok hasil purata berada di bawah titik minimum kelok kos berubah purata. Jadi kat sini kita kena faham lah, kalau kita nak tahu untung rugi, kita tengok je TR dengan TC ataupun AR dengan AC. Tapi kalau nak tahu sama ada firma nak terus atau tutup, kita tengoklah AR dengan AVC ataupun TR dengan TVC. Jadi mudahnya, sekiranya AR di bawah daripada AVC minimum, maka kita akan tutup operasi. Okey, 35 adalah C. Okey, seterusnya 36. Berikut merupakan struktur hasil dan kos sebuah firma dalam setahun. Jumlah hasil 30,000, jumlah kos berubah 25,000, jumlah kos tetap 25,000. Jadi berdasarkan maklumat di atas, firma tersebut A masih beroperasi dalam jangka pendek, B masih beroperasi dalam jangka panjang, perlu menutup operasi dalam jangka pendek, boleh meneruskan operasi atau menutup operasi dalam jangka pendek. Jadi dalam soalan diberi ada jumlah hasil, jumlah kos ubah dan ada jumlah kos tetap. Jadi bila ada jumlah kos tetap tu, maka kita tahulah dia adalah dalam jangka pendek. Okey, jadi jumlah hasil, jumlah kos ubah, jumlah kos tetap. Jadi kita nak tahu sama ada terus ataupun tutup operasi. Okey, jadi bandingkan TR dengan TVC, jumlah hasil dengan jumlah kos berubah. Maka didapati TR lebih besar daripada TVC. Di mana TR 30,000 dan TVC adalah 25,000. Jadi firma boleh meneruskan operasi. Firma masih boleh meneruskan operasi dalam jangka pendek. Jangka pendek kerana ada kos tetap. Kita tahu dalam jangka panjang semua input dan input berubah. Jadi bila sebut ada jangka pendek tu, bila sebut je kos tetap, maka kita tahu dia adalah jangka pendek. Okey, seterusnya soalan 37. Mengapakah pasaran monopoli tidak mencapai kecekapan peruntukan sumber pada titik keseimbangan? Okey, pilihan jawapan A, harga melebihi kos sud. B, tingkat output pada kos sud menurun. C, input digunakan pada kuantiti minimum. Dan D, output dikeluarkan pada kos purata menurun. Okey, jadi soalan fokus kepada pasaran monopoli. Yang kedua, tidak mencapai kecekapan peruntukan sumber pada titik keseimbangan. Jadi itulah keyword soalan. Okey, jadi nak mudah kita tengok perbandingan pasaran monopoli dengan pasaran persaingan sempurna dalam jangka panjang. Okey, bila dalam soalan sebut kecekapan peruntukan, maka berdasarkan lampiran, kita tengok nombor 6 ada kecekapan peruntukan sumber. Di mana syaratnya adalah P sama dengan MC. Di mana situ PM adalah monopoli, dia dapati harga lebih besar daripada MC, jadi tidak cekap. Dan PPS P sama MC, maka cekap. Jadi kena tengok pilihan jawapan. A itu harga melebihi kos sud. Jadi kita dapat jawapan lah, di mana monopoli tidak mencapai kecekapan peruntukan sumber kerana harga P melebihi MC melebihi kos sud. Okay, jadi kat sudah betul lah. Jadi kita terus tengok juga jawapan yang lain.
di mana B tingkat output pada kos sud menurun. Okey, tak tepat kat situ sebab kos sud ni dia turun kemudian naik semula. C adalah input digunakan pada kuantiti minimum. Okey, tak juga. Dan di output dikeluarkan pada kos purata menurun. Okay, bila sebut kos purata menurun ni, dia merujuk kepada kecekapan pengeluaran. Yang nombor 5 tu kecekapan pengeluaran, yang mana AC sedang menurun adalah kecekapan pengeluaran. Jawapan kita adalah A. Okay, ini untuk soalan nombor 37. Seterusnya, 38. Gambar rajah di bawah menunjukkan kelok kos purata AC, kos berubah purata ABC, kos purata AR dan hasil sud MR. Bagi firma pasaran persaingan sempurna diberi kelok keseimbangan, maka pada titik keseimbangan, firma pasaran persaingan sempurna A menanggung kos sebanyak 300, B memperoleh hasil sebanyak 224, C menanggung kerugian sebanyak 108 dan D menanggung kos berubah sebanyak 114. Jadi macam kena kira lah tu. Semua kena kira. Nak tentukan mana yang betul dan mana yang salah. Okey, jadi soalan fokus pada titik keseimbangan. Maka carilah titik keseimbangan iaitu E. Di mana syarat keseimbangan adalah MC sama dengan MR. Turun ke bawah akan dapat kuantiti keseimbangan. Atau pergi tepi dapat harga keseimbangan. Turun ke bawah dapat kuantiti keseimbangan. Jadi secara automatik kita boleh kira jumlah hasil lah. Okey, jadi soalan pilihan jawapan A, kos. Bila kos maksud jumlah kos. So, macam mana dapat jumlah kos? TC sama dengan AC, kos purata darab kuantiti keseimbangan. Maka kita tengok pada rajah. Pada titik keseimbangan tu naik ke atas sehingga yang bersentuh dengan kelok kos purata. Maka pergi tepi tu dapatlah kos purata dia sebanyak 24 darab dengan 14. Maka dapatlah jumlah kos 336. Tetapi dalam jawapan diberi menanggung kos sebanyak 300. Maka salahlah sebab kos dia adalah 336. Salah. Okay, B. Hasil. Bila nak kira hasil, tahulah harga darab kuantiti. Jadi kita dapat harga keseimbangan 16, kuantiti keseimbangan 14. Maka dapatlah jumlah hasil 224. Okay, jadi pada jawapan, jumlah hasil memberi hasil sebanyak 224. Okay, betul. Okay. C. Okay, untung C menanggung kerugian sebanyak 108. Jadi bila berkait dengan kerugian juga sama ada untung atau rugi lah. So nak cari untung rugi adalah TR tolak TC. Maka kita boleh kira jumlah keuntungan atau kerugian dengan TR tolak TC, di mana TR dah dapat 224 dan TC juga kita dah dapat tadi 336. Kita pakai yang data yang kita dah ada lah. Jadi dapatlah keuntungan sebanyak negatif 112 ataupun kerugian sebanyak 112. Maka pada pilihan jawapan C itu kerugian sebanyak 108. Maka salah. Okay. Dan D. Menanggung kos berubah sebanyak 114. Jadi pada keseimbangan tu, didapati pada kelok ABC tu, kalau pergi tepi tu tak ada nilai lah. Yang 12 tu adalah yang MC tu. Yang MC bersilang dengan ABC tu. Jadi kita tak tahu kos berubah dia berapa. Kalau 12 kali 12 tu, itu bukan kos berubah pada keseimbangan. Jadi 114 tu 12 kali 12 memang 144, tapi dia bukan jumlah kos berubah pada keseimbangan. Jadi dia adalah salah. So ini bukan keseimbangan tadi lah. So tidak tepat. Jadi jawapan kita yang betul adalah B, memberi hasil sebanyak 224. Banyak kena kira lah nak menentukan mana yang betul, mana yang salah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ke-39. Jadual di bawah menunjukkan jumlah kos pada setiap tingkat output bagi sebuah firma pasaran persaingan sempurna. Di mana output 1 hingga 5 jumlah kos. Jika harga pasaran ialah RM10 seunit dan firma ini memperoleh untung sebanyak RM8, berapakah output yang dikeluarkan oleh firma? Jadi pilihan jawapan A 2 unit, B 3 unit, C 4 unit dan D 5 unit. Harga pasaran RM10, untung RM8. Berapakah output? Jadi soalan nak suruh apa? Suruh kita cari kuantiti ataupun output. Apa yang soalan bagi? Soalan dah bagi jumlah kos. Sebab soalan nak untung.
jumlah kos dah bagi. Okey, iaitu yang diberi dalam jadual tu 9, 15, 22, 30, 35 tu berdasarkan kuantiti. Yang tak ada lagi adalah jumlah hasil. Maka kenalah kira jumlah hasil sendiri, iaitu harga darab kuantiti. Jadi nak kira jumlah hasil harga darab kuantiti, dapatlah pada output 1 jumlah hasil 10. Okay? Dan seterusnya lah pada output yang kelima jumlah hasil 50. Jadi bila dah ada jumlah hasil, ada jumlah kos, maka bolehlah kita kira nak tahu untung atau rugi. Jadi nak dapat untung rugi adalah jumlah hasil dalam jumlah kos tadi. Maka dapatlah bila kita kira ada tak yang 8 ringgit untung, ada, iaitu pada output yang ketiga, iaitu untung sebanyak 8 ringgit. Jadi dapatlah jawapan kita iaitu 3 unit B, 3 unit. Dan soalan yang terakhir, soalan yang ke-40, iaitu dasar kawalan monopoli melalui dasar peletakan harga sama dengan kos purata P sama AC akan menyebabkan. Ini kalau belajar monopoli ni yang terakhir lah, iaitu kawalan kerajaan ke atas monopoli. Pilihan jawapan A, harga firma meningkat lebih tinggi daripada harga sebelumnya. B, kuantiti keluaran firma berkurang daripada kuantiti keluaran sebelumnya. C, firma monopoli mengalami untung lebih normal. Dan D, firma monopoli mengalami untung normal. Jadi, kita tengok dulu. Ini adalah lampiran di mana kawalan harga oleh kerajaan terhadap monopoli. So, pada soalan dia nak P sama dengan AC, harga sama dengan kos purata. Jadi, kalau kita tengok pada lampiran tersebut, harga, tengok harga. A, harga firma meningkat lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Maksudnya apabila dilaksanakan kawalan harga oleh kerajaan ni, harga meningkat lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Betul ke? Jadi berdasarkan rajah, kita tengok lampiran tu harga turun daripada P0 ke P2. Jadi bukan naik tapi turun. So naik tu salah. B, kuantiti pula. Kuantiti keluaran firma berkurang daripada kuantiti keluaran sebelumnya. Okay. Kalau asalnya Q0, dia kalau tengok rajah jadi Q2. Adakah berkurang? Tak, dia bertambah. Bila bertambah maksudnya salah pilihan B tu. C, firma monopoli mengalami untung lebih normal. Okay, so untuk kes ni, kalau kita tengok pada lampiran tu, firma menikmati untung normal saja. Jadi salah juga. Okay, dan D, firma mengalami untung normal. Okay, betul. Okay, so jawapan kita adalah D. So ini adalah kawalan kerajaan terhadap monopoli yang P sama dengan AC lah. Ini sebagai tambahan saja. Kita ada satu lagi. Iaitu kerajaan meletakkan harga sama dengan kos sud P sama dengan MC. Okay. Kalau P sama MC lain sikit, firma menikmati untung lebih normal. Iaitu harga masih lagi sama macam yang tadi, harga turun dari P0 P1 tapi mungkin lebih tinggi sikit daripada P sama dengan AC tu. Kuantiti juga masih lagi meningkat. Okay. Jadi tujuan kerajaan kawalan monopoli itu supaya dia tidak membangkang pengguna dengan harga yang tinggi. Okay, jadi 40 soalan yang telah dibincangkan dan telah diterangkan. Okay, berdasarkan dengan saya menunjukkan dengan pengiraan, rajah, lampiran-lampiran tertentu lah untuk memudahkan pemahaman. Jadi kesimpulannya, cara menjawab soalan objektif ni, yang pertama baca soalan dulu. Kemudian baca juga pilihan jawapan yang diberi. Yang kedua, garis ataupun highlight kata kunci soalan. Kita dah jawab tadi, kita dah tengok tadi macam mana highlight, gariskan kata kunci soalan. Yang ketiga, apa yang soalan bagi dan apa yang soalan nak. Tadi kita tengok tadi, soalan bagi jumlah kos. Dia nak suruh cari untung. Bila cari untung, kena ada jumlah hasil. Maka kena kira jumlah hasil. Adalah contohnya. Dan yang keempat, jika soalan tu melibatkan kita kena kira, kita kena contenglah kertas soalan. Atau kita minta kertas untuk conteng. Lukis rajah ataupun kira. Di atas kertas soalan ataupun kertas conteng. Ini yang kita perlu buatlah untuk memudahkan kita nak kira, nak jawab soalan. Okay.
Dan dapat disimpulkan di sini juga bahawa bentuk soalan ekonomi ini, soalan objektif ini ada 4 bentuk lah. Yang pertama, soalan yang bentuk fakta. Okey. Maka contoh di sini dalam sistem ekonomi kapitalis, masalah asas ekonomi iaitu apakah barang yang perlu dikeluarkan boleh ditasi. Soalan itu berbentuk fakta lah. Kita ayat. Jawapan juga dalam bentuk ayat. Okey, direct je, kita tak perlu nak kira, tak perlu nak melukis. Okey. Okey, so itu jawapan dia B lah. Malaysia corak perbelanjaan pengguna sebab apa merujuk pada jenis barang. So bila sebut perbelanjaan, dia pengguna adalah harga dan kuantiti lah. Okey. Kemudian soalan yang berbentuk jadual, okey, diberi dalam bentuk jadual. Dalam soalan ada jadual. Macam ni lah. Soalan ada jadual. Jadi dia minta berdasarkan jadual 2 di atas, kos minimum adalah pada unit keluaran ke. Okey, maksudnya soalan tu dalam bentuk jadual. Kena kira. Okey, tak kisahlah jawapan dia. Kat situ jawapan dia adalah C. Okey, jadi seterusnya soalan yang berbentuk kelok. Dia beri kelok, maka kita kena kira. Okey. Dan bentuk yang keempat adalah bentuk kira ataupun diberi data lah. Iaitu macam ni lah, diberi jumlah kos 750, kos tetap purata 10, kos berubah purata 15. Okey, berapakah jumlah keluaran, berapakah Q lah. Okey, soalan yang berbentuk diberi, so kira data lah. Jadi ada 4 bentuk soalan dan ekonomi tak lari daripada sebenarnya ada jadual, ada kelok, juga ada formula. Formula ataupun kita panggil pengiraan lah, formula ataupun pengiraan. Jadi matlamat kita sama, iaitu contoh nak cari harga keseimbangan, tetapi ada beberapa pendekatan sama ada melalui jadual, melalui kelok ataupun melalui pengiraan rumus. Jawapan adalah sama. Sebenarnya skop ekonomi ni sebenarnya kita belajar adalah sikit je, iaitu benda yang sama cuma berlainan dari segi pendekatannya. Okey, setakat itu sahaja. Okey, perbincangan atau penangan berkaitan dengan contoh ataupun soalan-soalan objektif ekonomi yang melibatkan pengiraan, kelok, melukis kelok ataupun jadual, supaya video ini dapat membantu pelajar untuk memahami atau menjawab soalan pada PSBM nanti. Okey, sekian. Terima kasih.